Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton Wanita hari ini? Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua. Hari ini Fatin, hari yang cukup istimewa buat kita seluruh rakyat Malaysia, tanggal 16 September. Yang mana kalau kita cakap tentang tarikh ataupun tanggal 16 September ini, pastinya memperingatkan kita tentang penubuhan Persekutuan Malaysia pada tahun 1963 yang disambut setiap tahun. Dan ini juga untuk sama-sama kita meraihkan kepelbagaian, kita semarakkan perpaduan kerana kita semua adalah satu keluarga Malaysia di Malaysia ini. Ya, pastinya benar Fiza. Kerana apa? Banyak sebenarnya benda yang perlu kita banggakan dari segi warisan, budaya, culture dan juga busana-busana yang sememangnya diangkat tinggi di persadaran antarabangsa juga. Betul itu. Dan kalau kita bercakapkan Fatin, bertuahnya kita duduk di Malaysia ini kerana kita dapat meraihkan kepelbagaian kaum, etnik, adat dan juga budaya. Betul. Kita dapat berkongsi adat dan juga budaya daripada etnik ataupun kaum yang lain, yang mana banyak sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda, yang mana hari ini kami nak kongsikan antara pencapaian-pencapaian dan juga kejayaan-kejayaan dari Borneo yang diangkat sehingga ke peringkat dunia. Pastinya mereka ini sangat berpotensi dan juga mereka mengharumkan nama Malaysia, seterusnya diangkat ke orang kata peringkat global dari segi sukan, dari segi fashionnya juga seni nyanyian. Muzik dan pelbagai lagi. Dan ini antara salah seorang individu yang sememangnya banyak mengharumkan nama negara. Seorang gadis cantik ini berketurunan Dayak Kelabit dan juga Itali yang banyak mengharumkan nama negara di peringkat dunia. Tapi sebelum kita nak beramah mesra bersama dengan individu hebat bernama Alina Murang ini, apa kata kita saksikan sedikit bingkisan yang telah pun disediakan ini. Jom kita saksikan. Dibuai dengan alunan muzik Sape itu sendiri. Betul. Dan sebenarnya kalau kita nak cakap tentang Alina Murang ini, ada banyak pencapaian yang telah pun dicapai oleh beliau. Antaranya pada tahun ini anugerah Best Asia and Pacific Music Video, gelaran kehormat bagi kategori kostum terbaik di anugerah video muzik antarabangsa IMVA tahun ini di United Kingdom. Video klip tadi itu iaitu Warrior Spirit. Dan tahun 2020 juga beliau memenangi dalam lagu Midang-Midang di BMV Fest 20. Banyak sebenarnya pencapaian yang telah dicapai oleh individu ini. Jom kita kenalkan beliau. Dah pun bersedia dalam talian, Alina Murang. Itu dia. Apa khabar, Alina? Hai, apa khabar? Selamat Hari Malaysia. Okey, Alina, kita dah tengok music video tadi kan, memang orang kata ada nyawa, ada soul ataupun aura yang tersendiri. Sebenarnya bagaimana tercetusnya idea untuk orang kata mengetengahkan budaya dan juga seni etnik di Sarawak tu? Sebenarnya, saya kena berterima kasih kepada mak dan bapa sebab mereka yang memang mendorong saya untuk belajar tradisi dan warisan budaya kita sejak saya berumur 6 tahun saja. Jadi memang satu yang sudah dalam saya sejak saya berumur 6 tahun. Saya pernah berjumpa dengan Alina di studio beberapa tahun yang lalu, juga bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Alina, tapi saya tahu hakikatnya ada banyak usaha dan cara untuk Alina terus memartabatkan budaya ini di peringkat antarabangsa. Sepanjang perjalanan Alina ini, ada tak sebarang cabaran untuk memperkenalkan, untuk mengetengahkan muzik Sape ini di peringkat antarabangsa?
Ada juga banyak cabaran, tapi cabaran tu memang I suka sedikit. Sebab cabaran tu, kalau ada cabaran baru rasa puas kan. Lepas tu tapi cabaran tu memang sebab orang ramai tak tahu pun sape. So dahulunya I kena buat banyak macam awareness, apa tu sape, nak bercerita tentang sape, sape tu dari mana, macam tu. Barulah mereka macam, yalah kita nak jemput Alina pergi luar negara. Okey, Alina, kalau kita bercakap tentang klip video yang memenangi anugerah ini diarahkan oleh sepupu Alina sendiri kalau saya tidak silap. Betul ya? Yes. Okey. Sarah. Ya, jadi bagaimana sebenarnya idea dan konsep itu kalau kita melihat kepada klip video tersebut, ia bukan saja dengan image Alina sendiri mengetengahkan muzik sape, tetapi kalau kita lihat etnik dan juga budaya itu juga dimasukkan dalam klip video tersebut. Apa tujuannya sebenarnya, objektif klip video ini? Objektif klip ni memang banyak objektif, tapi kita nak memaparkan kaum Dayak kita dalam satu cara yang contemporary. Sebab kita sebagai orang Dayak memang kita orang yang contemporary, bukan saja macam dalam tourism ads macam tu, faham? Jadi kita nak buat yang modern sikit sebab memang kita budak-budak yang modern. Wow, okey. Dan kalau bercerita mengenai contemporary kan Alina, melihat kepada genre yang selalu dibawakan oleh Alina atau selalunya pop etnik. Mungkin selepas ini ada antara kelainan nak dibuat menerusi lagu-lagu selepas ini? Memang, so I baru release album bulan April lepas dan album tu memang ada lagu rock, ada lagu pop sikit, ada memang genre yang tercampur-campur. Jadi mungkin kalau sempat kita nak buat satu music video untuk lagu-lagu tu juga. Okey, kalau dah buat music videonya jangan lupa untuk kongsikan bersama dengan kami di Wanita hari ini. Okey, Alina, mungkin Alina boleh kongsikanlah juga bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ini. Dia bukan sekadar hari biasa, bukan sekadar tarikh, tetapi bagaimana sebenarnya Alina sendiri sebagai seorang belia untuk menggalakkan juga generasi baharu hari ini untuk memahami, menyayangi dan juga mengerti tentang adat budaya dan juga etnik yang ada untuk terus kita panjangkan kesinambungannya untuk generasi akan datang. Saya buat macam ni juga. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Saya harap belia-belia yang lain boleh juga tengok kalau main sape, kalau buat tarian tradisional, kita pun boleh jadi successful dan ia adalah satu yang sangat penting juga. Jadi saya harap belia-belia kita inspired untuk terus menceburi dalam bidang budaya dan warisan. Wow. Okey, Alina, mungkin ada yang tertanya-tanya ataupun nak mengikuti Alina secara orang kata di media sosial, mungkin boleh kongsikan Instagram atau Facebook? Boleh, Instagram saya Alina Murang, ALENA Murang. Facebook sama juga. Ya, dan kalau anda pergi ke Instagram Alina Murang ni, anda memang akan terkesima melihat Alina ni akan ada banyak juga kongsikan gambar-gambar memakai pakaian tradisional dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya cara untuk mempromosikan dan juga mengetengahkan budaya-budaya ini kepada generasi yang akan datang. Tapi Alina, sebelum kita nak berehat, boleh tak berikan satu ucapan Selamat Hari Malaysia dalam bahasa Dayak Kelabit? Silakan. Dalam bahasa Dayak Kelabit, I belum prepare. Sikit-sikit boleh tak campur-campur? Bahasa Sarawak ke? Tapi I nak bagi tahu sesuatu dengan semua orang. Sebab orang di kampung saya sekarang tengok dan kampung kita memang kecil sangat. And bagi sempena Hari Malaysia ni, hari ni orang-orang kampung kami di Long Puluan telah menanam 16 pokok gensurai di tebing sungai. 16 pokok sempena 16 September untuk mencegah tanah runtuh dan juga buah dari pokok tu suka dimakan oleh ikan empurau. Jadi itulah cara kita meraihkan meraihkan Hari Malaysia hari ini. Wow. Okey, Alina, tadi kamu dekat mana?
Dah dekat KL. Kampung Elina dekat mana? Oh, kampung dekat Long Keluan di Long Ulu Keluan. Baram, Sarawak. Okey, Long Keluan. Okey, jadi orang-orang di Long Keluan, terima kasih Long kerana Keluan. Selamat Long Hari Keluan. Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Terima Malaysia. kasih. Terima Okey. kasih Elina. Itulah dia bagaimana cara sebenarnya untuk kita memartabatkan asimilasi budaya kita Betul. dalam pelbagai bentuk sebenarnya. Kita boleh kongsikan dari sudut fashion, dari sudut seni Aktiviti. dan pelbagai lagi sebenarnya. Dan sebelum kami tinggalkan, kami nak kongsikan dengan anda persembahan daripada Elina, Warrior Spirit. Apa kata kita saksikan? Kai pian mala do ngeraya eco Malaysia kuan emung-emung keluarga luk idi bang Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Harapan saya supaya kita hidup secara harmoni dan bersatu padu sebagai keluarga Malaysia. Mamasan aku Kota Bian Pada Malaysia Kumat Tensanan. Selamat Hari Malaysia. Semoga kita terus maju jaya dan bersama menjaga keamanan dan keharmonian negara. Selamat Hari Malaysia yang ke-58 kepada semua rakyat Malaysia. Kami di Mangga ucapkan selamat Andu Malaysia menuju semua rakyat Malaysia. Selamat Andu Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Harapan dan doa kami untuk Malaysia, semoga Malaysia dapat bebas daripada COVID-19 Dan perpaduan antara semua rakyat Malaysia dapat dijaga dan kita dapat hidup kekal harmoni. Pesan aku ngagai kita semua, kita yang jaga kita. Selamat Bintu Hari Malaysia. Wanita hari ini. Kejayaan anak-anak kelahiran Borneo sememangnya tidak dapat disangkal lagi. Bukan sahaja kaya dengan adat dan budaya pelbagai bangsa dan etnik, Sabah dan Sarawak juga melahirkan generasi yang mengharumkan nama Malaysia ke puncak dunia. Antaranya baru-baru ini Boni Bunyi Agustin telah mengharumkan nama Malaysia dengan merangkul pingat emas dalam acara paralifting di Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Anak kelahiran Sarawak ini sekaligus telah memecahkan rekod Paralimpik dengan 228 kg. Amber Chia, rupa paras yang cantik dan eksotik ini telah memukau para juri pertandingan pencarian wajah jam jenama gas pada tahun 2004. Peragawati berasal dari Tawau Sabah ini sememangnya digilai oleh jenama-jenama antarabangsa bagi kempen tahunan mereka. Siapa sangka filem-filem seram Hollywood seperti The Conjuring, Saw dan siri Insidious merupakan hasil karya arahan anak jati kucing Sarawak. James Wan, nama yang tidak asing lagi bagi penggiat seni perfilman antarabangsa dengan kreativitinya dalam pembikinan filem. James Wan juga merangkul kemenangan dalam Best Guerrilla Film di Melbourne Underground Film Festival pada tahun 2000. Clinton Tam Woon Hee mengharumkan nama negara dalam bidang seni lukis dengan penyertaannya dalam pameran lukisan bertaraf dunia. Graduan ijazah sarjana arkitek di Eropah yang berasal dari Kota Belud Sabah ini berjaya dipilih menyertai pameran lukisan bertaraf dunia dan memenangi beberapa pertandingan melukis peringkat dunia. Antaranya di Jepun dan di Slovenia, anjuran galeri terkemuka dunia Slovenia Rokarjeva Gallery. Henry Golding bukanlah satu nama yang asing dalam kalangan peminat filem Crazy Rich Asians dan filem aksi Snake Eyes.
Henry yang berketurunan Iban ini tentunya cukup membanggakan negara atas pencapaiannya melepasi persada antarabangsa. Dr. Nur Syafiqah Darmansyah yang berasal dari Tawau Sabah ini mengharumkan nama Malaysia apabila dianugerahkan pelajar terbaik IM Shakhanov First Moscow State Medical University pada sesi graduasi 2015. Kini penerima Gold Diploma dari Universiti Perubatan yang tertua dan terbesar di Rusia ini sedang menabur khidmat sebagai tenaga perubatan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Bukan sahaja kejayaan mereka ini telah mengharumkan nama Malaysia ke puncak dunia, malah ianya sebagai penyuntik semangat bagi generasi yang akan datang. Itu antara bukti-bukti dari Borneo ke persada antarabangsa yang boleh kita banggakan dan juga ambil inspirasi itu sememangnya di mana saja kita berada, latar belakang kita, kejayaan itu orang kata tidak tiada batasan. InsyaAllah. Sama-sama kita mengharumkan nama negara kita. Dan kita hari ini nak berkongsi kepada anda penonton-penonton 3 individu hebat ini. Ada banyak yang hebat-hebat tetapi kita bawakan 3 ke studio dalam talian hari ini. Kita perkenalkan pertama, ini yang tular baru-baru ini di dada-dada akhbar dan juga di media sosial tentang 2 orang anak muda yang berjaya mendapat pelawaan untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Oxford. Dan hari ini kita bersama dengan salah seorangnya iaitu Chris Ding Vincent yang ketika ini berada di Bintulu ya Chris. Apa khabar Chris? Khabar baik. Tapi saya sekarang berada di Kajang Selangor, di rumah abang. Oh, dekat rumah abang. Okey, tapi asalnya dari Bintulu ya. Okey, dan kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita yang lain. Ya, kita bersama juga dengan Cika Cherica Chia. Betul saya sebut tu? Cherika. Cherika Chia. Apa khabar? Baik. Di mana tu Cika sekarang ni? Kota Marudu. Kota Marudu. Okey, kita juga bersama dengan Ilya Guntabit yang di situ lengkap dengan busananya. Kalau bercakap tentang Ilya Guntabit ini, sesiapa yang mengingati Ilya 2 tahun yang lalu pada tahun 2019 telah mengharumkan nama Malaysia di World Championship of Performing Arts WCOPA di Long Beach, California, Amerika Syarikat, dan Cika juga telah pun mendapat pelbagai pencapaian sebagai seorang pelumba trek berbasikal. Okey. Kepada ketiga-tiganya kami nak ucapkan selamat Hari Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Okey, bila kita bercakap tentang kejayaan dari Borneo ke puncak dunia ini, setiap daripada anda mempunyai kejayaan masing-masing. Kita mulakan dengan Chris dahulu. Chris, apabila menerima pelawaan untuk melanjutkan pelajaran ke Oxford itu bukan mudah dan bukan calang-calang orang yang boleh mendapat tawaran tersebut. Bagaimana Chris sendiri menerima pelawaan ataupun reaksi ataupun perasaan bila dapat terpilih untuk pergi ke Oxford ini, tawaran tersebut? Bila saya dapat tawaran untuk pergi ke Oxford, pertamanya saya rasa macam tak percaya. Memang saya berasal dari Bintulu, Sarawak. Memang tak pernah pun bermimpi untuk pergi ke universiti yang berprestij macam Oxford. Bila dapat, mula-mula tak percayalah. Jadi macam mengambil 5 minit untuk macam truly realize the impact of everything. Tapi selepas semuanya, of course, rasa sangat-sangat happy. Okey. Chris, kalau kita tahu mengambil jurusan undang-undang, kita nak tahu juga siapa agaknya tulang belakang ataupun yang memberi inspirasi sehinggalah kejayaan melayakkan diri ke Oxford University ni? Inspirasi saya sememangnya kedua-dua ibu bapa saya. Bapa saya Bintun Dua Jalong dan mak saya Maria Deng Wan. Mereka dua adalah tulang belakang yang sentiasa menyokong saya dari dulu lagi. Jadi, terima kasih kepada mereka. Mereka tengah tengok. Okey. Hai ibu dan juga ayah Chris dan juga keluarga di Bintulu. Okey, Cika, kalau kita bercakap tentang kejayaan dan juga pencapaian Cika sendiri, ada banyak sebenarnya yang telah pun dicapai oleh Cika sebagai seorang pelumba trek berbasikal. Cika, bagaimana dari awalnya Cika mendapat inspirasi meminati sukan berbasikal ini, Cika? Macam mana saya boleh join berbasikal ni? Sebenarnya bukan saya minat pertama. Dulu sekolah menengah saya ikut track and field. So masa tu saya lebih minat track and field. Sampailah ada satu masa ni ada seorang coach di daerah saya ada kontak saya. Kalau saya minat untuk join berbasikal. And masa tu saya
ambil peluang tu untuk cuba benda baru. And saya berfikir yang saya boleh guna tu berbasikal untuk cross training track and field saya. So start dari itu saya training, saya ikut competition berbasikal, and start dari sana saya minat sudah berbasikal, and dari sanalah saya start ikut berbasikal. Daripada minat sehingga boleh berjaya dan mendapat pencapaian-pencapaian tertinggi dalam kerjaya ataupun karier Chika sendiri. Tahniah kita ucapkan, bukan mudah daripada mula-mula tak berapa minat, jatuh cinta, minat dan terus berjaya. Dan kita seterusnya kita nak juga sembang-sembang bersama dengan Ilya, yang mana Ilya ni mempunyai suara yang sangat-sangat istimewa, vokalnya sangat-sangatlah luar biasa. Chika, kalau kita tahu nama Ilya telah pun orang kata tersebar di negeri Sabah melalui banyak pertandingan, seterusnya di persada antarabangsa. Apa agaknya cabaran-cabaran dalam usia 19 tahun kalau tak silap saya dah mencapai ke tahap itu? Sebenarnya saya sangat excited sebab untuk mencapai sehingga antarabangsa ini sebenarnya memang bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ia memerlukan persiapan yang banyak, latihan yang banyak. Jadi I can say excited dan masih ingin teruskanlah sehingga mencapai ke garis akhir. Okay. Dan sekarang ini sebenarnya Ilya sedang memasuki pertandingan Star Voice Asia di Indonesia dan baru saja memenangi pada minggu ini dan minggu depan akan terus bertanding lagi. Dalam tempoh pandemik ini bukan mudah sebenarnya kerana kita tidak bertanding secara fizikal tetapi kita bertanding secara dalam virtual kan. Jadi apa cabaran-cabaran dalam terus nak memartabatkan seni, nak terus meningkatkan minat dalam seni ini sendiri? Okey, seperti yang kita tahu sekarang ini pandemik melanda bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Jadi sebenarnya cara saya untuk still mengembangkan bakat saya itu kita still ada internet. Macam saya ada YouTube, saya ada Instagram, TikTok dan banyak lagi. So saya menggunakan platform itu untuk terus mengembangkan bakat saya dan sekarang ini juga telah dibuktikan bahwa Star Voices Asia Indonesia sangat-sangat membantu untuk kita dan juga untuk saya menunjukkan bakat saya di luar Malaysia. Okey, Fatin, kita nak kongsikan tentang Chika. Sebab tu tadi Chika katakan kepada kita, mula-mula tak berapa minat sangat kan, kemudian baru minat. Sebab tu dalam tempoh 4 bulan bergelar pelumba track ketika itu pada tahun 2019, kita melihat potensi yang dimiliki oleh Chika ini terselah apabila meraih gangsa dalam acara Kirin di kejohanan Grand Prix Asia Tenggara 2019 yang dilangsungkan di Velodrome Nasional. Masih boleh lagi kita ucapkan tahniah walaupun dah 2 tahun berlalu. Chika, Chika, ini yang kita cakap. Kadang-kadang daripada perkara yang kita tak sangka kita boleh buat, kemudian minat itu kita boleh pupuk dan akhirnya boleh membawa kepada kejayaan. Siapa antara tulang belakang yang sememangnya menyokong kuat Chika untuk terus berjaya dalam bidang ini, Chika? Sudah tentu tulang belakang saya ialah family saya lah. Parents saya, coach, tim dan sponsor saya, MSN Sabah semua. Sebab tanpa dorang saya tidak boleh sampai tahap ini. Masih rindu lagi tak dengan keluarga kalau terpaksa berjauhan? Masih. Dan saya ada terbaca juga artikel yang mana Chika sebenarnya bercita-cita nak menjadi seorang anggota polis. Masih lagi ke dengan cita-cita ataupun nak fokus kepada basikal? Masih dengan cita-cita menjadi seorang polis. InsyaAllah kami doakan semoga berjaya dalam kedua-dua bidangnya. Kita nak pergi kepada Chris juga. Chris, bila dijangka Chris akan berangkat pergi melanjutkan pelajaran ke Oxford itu? Saya merancang untuk terbang ke Oxford pada 19 September ini. Dah dekat dah. Beberapa hari saja lagi. Dari segi persediaannya bagaimana? Persediaan sekarang ini Oxford telah memberi saya beberapa buku untuk baca. Sejujurnya belum habis baca tapi on the way lah. Jadi moga-moga dapatlah habiskan. InsyaAllah. Masuk ke Oxford. Tapi Chris, macam mana sebenarnya orang kata Chris sendiri untuk mengetengahkan orang kata budaya dan juga warisan-warisan Sabah tu bila dah ke sana nanti, bila berjumpa dengan ramai mereka kawan-kawan di universiti nanti? Saya rasa yang bila di universiti, apa yang penting adalah untuk kita mengetengahkan budaya kita sendiri lah. Jadi we don't lose ourselves in people
people's culture. So I think apa yang saya perlu buat, just be myself lah. So I connect with orang lain, misalnya dia bermain sapik, boleh mengajar orang putih macam mana nak cakap bahasa Sarawak juga, dan mereka pun boleh exchange budaya dengan saya. Kalau kita tengok tadi kan Chris, ada salah satu keratan akhbar tu katanya Chris antara yang pertama daripada etnik Kenyah melanjutkan pelajaran ke Oxford. Saya kira itu satu tanggungjawab yang besar juga yang dipikul oleh Chris. Jadi bagaimana Chris sendiri menggalas tanggungjawab tersebut untuk pastikan dapat mengharumkan nama ibu bapa, nama keluarga dan etnik dan juga Malaysia itu sendiri? Saya rasa kan pertama sekali bila saya mendapat sangat banyak macam publicity, at first saya rasa agak nervous. So saya tahu yang saya mempunyai tanggungjawab bukan kepada diri saya sendiri sahaja, tapi ada semua orang yang percaya kepada saya. Tapi apa yang saya rasakan untuk membanggakan semua orang, saya kena fokus kepada every step of the way. I focus on myself. I focus on every task, every small task that's So tak nak fikir macam pressure sangatlah, just fokus dengan apa yang ada sekarang ini. Okey, dan bagaimana agaknya strategi dan juga perancangan selepas ini? Apa agaknya kalau sekarang ini masih lagi membawa genre R&B, selepas ini mungkin nak cuba sesuatu kelainan ke bagaimana? Okay, sekarang ini of course saya adalah menyanyi genre R&B, tapi sekarang saya belajar lebih lagi untuk menyanyikan genre-genre yang berbeza, which is versatile, seperti irama Malaysia ataupun beat rock, pop. Sebab sebagai seorang yang ingin bernyanyi, saya tidak boleh hanya fokus satu genre sahaja. Malah saya harus fokus banyak genre. Sebab kita menghiburkan banyak orang. So strategi saya adalah bukan saja sebagai penyanyi R&B tetapi sebagai seorang penghibur. Versatile lah. Penghibur itu kerana boleh menghiburkan semua orang daripada semua lapisan. Dan kita nak kongsikan juga kepada Chika di penghujung perbincangan kita ini, Chika, bagaimana sebenarnya Chika juga boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin seusia dengan Chika. Apakah cara ataupun formula untuk kita berjaya? Kita boleh berjaya kalau kita nak berjaya, Chika. Kalau kau mau sesuatu tuh yang betul-betul macam jadi seorang atlet ataupun dalam pelajaran kau perlu berusaha dengan gigi lah. Dan lebih bersedia menghadapi cabaran yang kau sangka dan yang kau tidak sangka. Supaya kau tidak rasa mengejut kalau kau menghadapi cabaran yang kau tidak sangka-sangka, kau lebih bersedia. And kau macam set yang kau buat ini untuk siapa? Macam kalau saya of course untuk diri saya sendiri, tapi saya untuk motivasi diri saya buat ini untuk family saya gitu. So bila saya mau down atau give up, saya ingatlah yang motivasi saya untuk untuk negeri, family semua. Ya, saya suka apa yang Chika katakan ini. Pertama kita buat untuk diri kita sendiri, tetapi kalau kita ada rasa down dan sebagainya, kita kena ingat matlamat kita untuk keluarga kita, untuk negeri dan juga untuk membanggakan insan-insan di sekeliling kita. Ketiga-tiganya terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, sebelum kita nak dengarkan dendangan lagu daripada Ilya, kita nak berikan peluang untuk Chris, Chika dan juga Ilya sendiri untuk membuat ucapan selamat Hari Malaysia kepada ahli keluarga, rakan-rakan secara ringkas. Kita mulakan dengan Chris dahulu. Silakan Chris. Pertama sekali saya nak kata selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia di mana-mana berada. Selamat Hari Malaysia. Have a happy day today. And lagi special saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada kedua-dua ibu bapa saya yang sekarang berada di Bintulu, kepada ahli keluarga saya yang berada di Midi dan di mana-mana yang mereka berada lah. Thank you for selamat Hari Malaysia and I love all of you. Okey, dan Chika silakan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, rakyat di Sabah, Kota Marudu dan semua family saya. Okey, dari Ilya. Dan saya ingin mengucapkan kepada semua rakyat Malaysia, selamat Hari Malaysia, jaga kesihatan, stay safe di zaman pandemik ini dan teruskan berkarya dan teruskan melakukan sesuatu yang anda suka. InsyaAllah. Terima kasih ketiga-tiganya. Selamat Hari Malaysia juga daripada kami di Wanita Hari ini buat anda bertiga, buat ahli keluarga anda dan anda semua yang sedang menonton kami ketika ini. Terus jaga diri. Ya, kami nak tinggalkan anda dengan sesuatu yang istimewa untuk kita berehat seketika. Kita dengarkan alunan merdu suara daripada Ilya Eri Guntabit. Silakan.
kita ambil kopaan tunaan SOP sebaya-baya jaga diri Bob. Dari kami Walenangan Sebastian. Selamat Hari Malaysia. Semoga negara Malaysia aman, bahagia dan harmoni. Kita pasti boleh. Keluarga Malaysia boleh. Bertabik atau Raya Malaysia dengan Abi-Abi Lun Malaysia. Minang sayur, lodam, man hitam Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Dong kita burur, ide wang tetap rumah tahu, puan negara tahu, Malaysia. Selamat Hari Malaysia yang ke-58. Jalur gemilang bendera Malaysia megah berkibar setiap hari. Selalu kita tetap berdoa kepadanya supaya Malaysia terus aman harmoni. Selamat Hari Malaysia. Selamat Langit Biru Malaysia, petaki hitam melawan COVID. Selamat Hari Malaysia dari Esther dan Sabang. Bertabik atau Raya Malaysia dengan Abi-Abi Lun Malaysia. Lita burung dari sebulan bodoh kuku Malaysia. Wanita hari ini. Tamu merupakan sebuah tempat di mana para pengunjung boleh membeli pelbagai produk tempatan seperti sayur-sayuran, kuih muih, masakan dan sebagainya. Apapun, kerinduan terhadap tamu ini pastinya terubat bagi penduduk Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung dengan kewujudan Pasar Borneo yang terletak di Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan. Kami sudah beroperasi di tempat ini sejak 2016. Kalau kita tubuhkan market Borneo ataupun Pasar Borneo seperti ini akan memberikan kita lebih lagi ramai orang Borneo boleh berkumpul bersama-sama. Di sini juga ada menjual pelbagai produk-produk berasaskan masyarakat Borneo seperti makanan, sayur-sayuran istimewa Borneo, kuih muih serta barangan dan produk tradisional dari Sabah dan Sarawak. Itulah kebaikannya kita apabila kita sudah ada tempat seperti ini, dan tempat seperti inilah tempat kita berkenalan, dan tempat seperti ini juga tempat kita membangunkan perhubungan antara satu sama lain. Saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga Malaysia, terutamanya juga kepada rakan-rakan saya warga Borneo. Jadi, apabila berkunjung ke sini, anda boleh mendapatkan pelbagai pilihan makanan, barangan dan produk Borneo meskipun jauh dari kampung halaman. Itu dia, bagi anda yang merindui masakan ataupun apa sahaja barangan-barangan daripada Sabah dan Sarawak, jangan risau kerana Pasar Borneo ada macam-macam yang disediakan di sana. Dan sebenarnya Fatin, bukan itu saja. Untuk kita yang berada di Semenanjung ini juga, untuk sama-sama kita mengenali adat dan juga budaya yang berada di Sabah dan Sarawak, ini juga caranya untuk kita mula belajar ni melalui masakan dan juga makanan. Betul. Selain daripada pusat-pusat pelancongan yang terkenal di Sabah dan juga Sarawak, makanannya yang orang cari kan. Jangan risau, walaupun tak boleh rentas negeri, kita masakan ataupun makanan ni kita boleh dapat sahaja di sini. Hari ini kita nak bersama dengan dua orang ini, yang mana individu ini yang memang banyaklah berkongsikan antara keunikan adat dan juga budaya masakan daripada Sabah dan Sarawak yang boleh Fatin perkenalkan. Yang pertama, kita bersama dengan Fatimah Saleh, seorang pengusaha ikan bakar ataupun mesra disapa Fifi. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daripada ikan bakar sempurna. Kalau sebut siapa tak kenal lah, memang kenal lah. Okey, dan kita juga bersama dengan Amin Aznizan, pengusaha kedai Kamek dari Taman Tun Dr. Ismail, dekat je dengan kita ni. Assalamualaikum, apa khabar Amin? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Khabar? Alhamdulillah. Okey, kalau kita baik Alhamdulillah. Dan kalau kita nak cakap tentang masakan ni, kita nak mulakan daripada Amin dulu. Kalau cakap tentang kedai Kamek tu, dengar pun tahulah kedai Kamek tu daripada Sarawak lah kan. Masakan-masakannya mesti banyak yang berasaskan daripada masakan dan juga makanan Sarawak. Jadi apa yang membuatkan Amin terfikir dan tercetus idea untuk berkongsi resepi dan juga menu masakan Sarawak di Kuala Lumpur ni, Amin? Sebab bagi saya kan, sebabnya saya buka kedai Kamek ni sebab bagi saya Sarawak ni banyak sangat makanan-makanan yang sangat istimewa, sangat sedap. Saya suka makanan. Jadi
bagi saya rugi kalau orang lain tu tak dapat nak merasa makanan yang kita ada dekat Sarawak. So Kedai Kami ni adalah satu platform untuk saya berkongsi kepada semua orang yang ini adalah makanan Sarawak, ini yang kita dapat dekat Sarawak, ini yang kita ada, ini kita bangga-banggakan. So Kedai Kami ni adalah untuk berkongsi dengan orang lain semua our treasures lah dekat Sarawak. Saya Fatin, kalau pergi ke Sarawak, yang pertama saya mesti cari laksa Sarawak. Itu pasti. Mi belacan dan juga bubur pedas. Itu 3 favourite saya lah. Belum cakap tentang umai lagi. Umai tu wajib lah kan. Okey, hari ni sebenarnya kita nak kongsikan pelbagai jenis macam resepi dan sebagainya. Kalau di atas meja kami ni ada pelbagai jenis makanan, Fatin, mungkin kita boleh tanyakan juga kepada Cik Amin. Cik Amin, kita nak tahu ini kalau tak silap saya adalah tadi apa Fiza sebut? Banyak ni sebenarnya. Mi kolok? Mi kolok ke yang ni? Ya, yang tu mi kolok. Mi kolok dan ini adalah laksa Sarawak kan? Laksa Sarawak. Okey. Dan itu adalah mi Jawa. Mi Jawa. Okey, ini saya punya favourite. Dan ini apa macam kerabu. Betul ke? Okey. Ini daripada Fifi. Okey. Ya, betul. Alright, okey. Sebelum kita nak kongsikan demo laksa Sarawak, kita nak tanya dulu kepada Fifi lah. Fifi, di atas meja ni Fifi ada macam-macam juga jenis masakan dan juga makanan. Yang mana ini juga antara masakan yang cukup popular lah bagi orang Sabah kan? Ya, betul. Kalau pergi Sabah tu mesti nak kena pergi ke pasar Filipina tu kan, kita nak makan ikan bakar, betul tak? Ya, betul. Rindunya. Okey, ikan ni ikan apa ni sebenarnya ni? Yang tu kalau di Sabah kita panggil ikan Uji Rashid. Sebab kenapa dia dinamakan Uji Rashid tu sebab mata dia tu besar. So sebab tu orang Sabah panggil dia Uji Rashid. Okey. Dan di depan saya ni nampak macam kerabu, tapi perbezaannya kita ada isi ikan dalam ni. Ikan apa yang digunakan ni? Yang tu kerabu ikan sardin. Kita ambil isi ikan saja. Dia lebih kurang macam umai lah. Okey. Yang ini saya letak tepi. Tak makan. Nasib baik pakai emas. Okey. Yang ini favourite saya. Latok. Kita makan dengan sambal? Sambal belacan, sambal kicap. Ini yang paling unik sekali yang kita nak kongsikan kepada penonton. Bagi kami lah yang tak tahu. Mungkin bagi orang Sabah dah biasa kan. Ini ikan buntal kan? Yang ni adalah menu eksotik kita lah. Ini ikan buntal, kita dah siang, kita dah buang duri dia, lepas tu kita masak lemak cili api. Okey. Dan sebenarnya kalau di negara Jepun, ikan buntal ini antara menu yang mahal. Kalau nak dihidangkan dan juga dibeli. Okey, kita nak berbalik kepada Amin. Kalau Amin boleh kongsikan kepada kami hari ini dan juga penonton yang mungkin bersempena dengan Hari Malaysia ni teringin nak buat resepi laksa Sarawak. Kalau Amin boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, jadi laksa Sarawak ni sebenarnya sebab dia ramai orang macam-macam ada masing-masing ada resepi tertentu lah. Jadi sebenarnya kita banyak-banyak rempah-rempah dan bawang-bawang semua kita goreng, kita blend dan kita tumiskan. Ni selalunya untuk memudahkan, kerana selalunya orang beli paste dia dekat kedai. Betul. Untuk kita ni kita ada kita punya ramuan sendiri. Kita blend 2 kali, sebelum kita tumis dan selepas kita tumis. Dalam video ni sudah ditumis. So kita blend lagi sekali supaya dia lebih halus. Okey. Amin, kadang-kadang kan makan laksa Sarawak ni kan, dia maklumlah kalau macam kami amatur ni beli paste. Jadi kadang-kadang kalau salah masak tu dia terpekat sangat, dia akan ada rasa rempah yang kuat sangat. Yang tu yang kadang-kadang dia orang kata mematikan rasa tu, macam kita rasa macam alamak kita tak berapa pandai kan. Jadi sebenarnya macam mana cara yang nak betul-betul nak masak laksa Sarawak ni supaya sedap rasanya? Dia sebenarnya balance je, sebab rempah-rempah yang digunakan dalam laksa Sarawak ni adalah rempah yang sangat kuat rasa dia. Jadi kita kena berhati-hati balance masukkan apa yang dimasukkan dalam tu. Dia tak boleh terlebih sikit. Dia sangat-sangat accurate dia punya resepi dia tu lah. Dan yang kedua tu apabila direbus tu dia kena direbus masa yang lama. Macam untuk kita sebenarnya kita rebus semalaman. So kita akan untuk esok hari kita buatkan hari ini, kita rebuskan dan kita tanak dia untuk masa yang lama baru dapat sebatikan rasa rempah-rempah itu semua. Jadi rahsia dia adalah ditanak untuk masa yang lama. Itu sebenarnya. Amin, kalau bercakap masa yang lama tu agaknya berapa lama sebenarnya? Selalunya kalau kita nak cepat pun dalam 2-3 jam. Okey. Tapi nak tahu juga, bila cakap tentang laksa lah, kalau kita kat sini laksa utara, asam laksa, laksa Johor semua menggunakan ikan kan. Kalau untuk laksa Sarawak ni, apa base dia ataupun bahan utama untuk kuah dia sebenarnya?
kita rempah. Kita punya kuah ni tak ada, kita sebenarnya vegetarian. Ada orang dia suka masukkan ayam ataupun udang dalam kuah tu lah. Tetapi kita tak masukkan sebab kita faham kita punya customer ada yang allergic dengan udang ataupun ada yang tak makan ayam atau daging kan. Jadi kita untuk membolehkan semua orang makan dalam kuah tu, kita tak letakkan apa-apa udang ataupun ayam. Jadi condiments tu kita boleh pilih lah kan, sama ada nak kalau macam Fiza Sab Jahan yang order nak udang lebih lah, nak ayam lebih lah. Takut depan pintu dia kata kalau nampak budak tu jangan bagi masuk. Betul. Macam tu. Okey, itu hasil yang dah siap. Ada susun udangnya ada 2 ekor. Kalau tadi macam Fiza dengan Fatin cukup lah 5 ekor. Tak cukup. Tak cukup. Okey. Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Amin dan juga Fifi. Tapi sebelum tu Fatin, kita nak kongsikan dengan anda penonton berkenaan dengan manisan Borneo. Menarik ni, kita saksikan. Silakan. Borneo sememangnya terkenal dengan kemeriahan pelbagai jenis hidangan yang amat unik dan tentunya memikat selera. Manisan dan kuih menu tradisi Sabah dan Sarawak pastinya menggamit memori yang istimewa buat yang pernah menikmatinya. Gula mitai atau lebih dikenali dengan cotton candy versi Sarawak, manisan ini merupakan cebisan-cebisan halus gula yang dihasilkan melalui proses tradisional. Dalam erti kata lain, 100% buatan tangan. Jika ke Sabah, tidak sah kalau tidak membawa pulang kuih cincin sebagai buah tangan. Kuih cincin merupakan kuih manisan tradisional masyarakat Melayu Brunei di Sabah. Pernahkah anda mencuba aiskrim gula apung? Ia diperbuat daripada gula apung, iaitu merupakan satu jenis produk gula nira nipah yang sangat popular terutama di Sarawak. Tabaloi adalah produk tradisional yang cukup terkenal di Sarawak. Ia merupakan snack bagi masyarakat Melanau yang diperbuat daripada tepung sagu, kelapa parut, telur dan gula. Keunikan orang kata manisan-manisan dari Borneo ni yang mana boleh dapatkan di pasar Borneo yang kita dah kongsikan tadi tu kan. Okey, kita nak bawa balik perhatian dengan Fifi yang mana kita nak tanya berkenaan dengan sinagol buntal ni. Bercakap mengenai ikan buntal ni sebenarnya banyak orang kata cabaran nak kita siang kan, nak kena cabut duri, nak kena rendam, nak hilangkan hanyir dan sebagainya. Mungkin Fifi boleh kongsikan prosesnya. Okey, baik. Kita kena rebus dulu ikan tu. Seekor ikan tu kita kena rebus dulu. Lepas tu kita siang, buang dia punya duri, buang dia punya perut semua. And then kita ambil isi ikan dengan tulang-tulang dia, dengan kulit dia. Lepas tu baru kita mulakan memasak lah. Macam dalam demo ni kita perlukan bawang putih, bawang merah, halia, kunyit, serai, dengan santan, dengan asam jawa. Ini ada. Silakan. Ini cara-cara nak masak sinagol buntal. Kalau di Semporna tu dia tidak dipanggil masak lemak cili api. Dia dipanggil sinagol buntal. Sinagol tu macam masak lemak macam tu lah. Okey. Tetapi adakah sebenarnya menu masakan ini ada masakan yang istimewa? Sebab kita tahu ikan buntal ni pun susah untuk didapati dan cara untuk kita menyiangnya pun bukan mudah. Kena pastikan berhati-hati dan betul macam tadi saya awal dah kongsikan kan bahawa kalau kat negara Jepun ni menu ikan buntal adalah menu yang mahal kerana selepas kita makan ikan buntal tu dia ada rasa sensasi, kerana rasa kebas kalau di Jepun lah. Tapi kalau bagi Fifi sendiri kan, adakah ini sebenarnya adalah menu istimewa yang memang dimakan untuk kerajaan-kerajaan tertentu ataupun bagaimana? Ya, betul. Kalau suku kaum Bajau, khasnya di Semporna ini adalah makanan paling kegemaran kaum Bajau. Selalunya setiap kali ada keramaian, gathering family, ini adalah satu menu wajib yang kita kena ada. Okey. Dan kalau orang kata sinagol buntal ni dia punya guru dia adalah putu. Menyediakan putu ni susah ke senang, Fifi? Putu ni daripada ubi kayu tu kita dah sangat keluarkan air dia. Lepas tu kita kukus dia pun cara dia agak unik sebab bukan kita tidak menggunakan dapur kukus yang biasa. Kita kukus dia dalam tempurung kelapa. Okey. Kalau menggunakan ubi kayu ni, adakah sebenarnya saya tak pernah rasa, adakah sebenarnya rasa dia macam lepat? Tak, dia macam putu ubi. Dia macam
saya pernah rasa makanan daripada Kelantan, dia lebih kurang macam tu lah. Dia sebab dia betul-betul original ubi. Dia tak ada campuran apa-apa, tak ada campuran tepung. Okey. Kalau kamera boleh ambil kan, putu ni berada di depan saya ni. Jadi putu ni nanti kita makan dan gunya adalah sinagol ikan buntang ni. Begitu. Betul. Macam mana kita makan nasi impit dengan kuah kacang, macam itulah gunya. Betul. Okey. Mungkin Fifi boleh kongsikan juga IG dah ramai dah terliur ni tengok menu-menu kat depan kita ni kan. Ya. Boleh kongsikan IG? Apa dia? Instagramnya? Kita Facebook kita Ikan Bakar Sempurna, IG kita pun Ikan Bakar Sempurna juga. Ikan Bakar Sempurna. Wow, okey. Ada macam-macam ya, ada udang, ada sotong, ada macam-macam lagi. Dan Amin juga mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita yang mungkin ramai ni yang tak boleh rentas negeri, merindui air tangan ibu, ayah, keluarga yang berada di Sarawak dan sebagainya. Apa yang ada di kedai kami ini dan kalau boleh dikongsikan juga media sosialnya. Okey, jadi kita punya Instagram dengan Facebook adalah Kedai Kamik, KEDYKMEK. Dekat Kedai Kamik ni sebenarnya banyak kita rawak, kita ada mi kolok, kita ada mi Jawa, kita ada ayam penyet, tetapi yang paling istimewa yang signature dia lah dapat adalah linut. Linut. Betul tu. Kalau siapa pakai ambuyat. Ya, nak makan pun kita kena tarik macam tu kan? Betul. Okey. Fatin tanya saya pernah makan ke tak? Fatin pernah makan ke tak? Nanti awak bawa saya. Saya bawa awak. Nanti saya bawa awak. Kita pergi ke kedai kami. Dah 2 dos kan? Dah 14 hari dah boleh. Okey. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Fifi dan juga Amin sudi berkongsi antara menu-menu yang menarik di Borneo ini kepada penonton wanita hari ini. Dan kita harapkan ini juga dapat menjadi ataupun memberi inspirasi kepada anda. Kalau mungkin anda nak cuba sendiri masak bersama keluarga hari ini ataupun di hujung minggu nanti, ataupun kalau rasanya tak sempat, tak apa, boleh pergi je ke kedai kami ataupun boleh pergi ke Ikan Bakar Sempurna. Tapi sebelum kita nak berehat seketika, Amin ada sesuatu yang nak dikongsikan? Ya, silakan Amin. Saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Saya sangat-sangat berbanggalah jadi anak Malaysia. Saya sangat-sangat berbangga dapat berpeluang untuk mempromotkan makanan Sarawak dekat Malaysia ni jadi sebahagian daripada negara Malaysia. Alhamdulillah lah, saya sangat-sangat bersyukur. Untuk semua penonton wanita hari ini, kalau nak datang ke kedai kami ataupun kita pergi ke website kedaikami.com, boleh guna promo kod Anak Miri. Saya bagi 10% kepada semua yang penonton-penonton hari ini. Wow, okey. Fifi ada ke nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada penonton? Betul. Selamat Hari Malaysia saya ucapkan kepada seluruh warga Malaysia. Saya ada ucapan selamat Hari Malaysia. Di Hari Malaysia terus bergerak di puncak jaya. Ayo kita bersatu menentang COVID-19. Semoga terhapus segera dibuka bumi. Kita hidup aman, sejahtera, kesepaduan dalam pelbagaian. Anak Borneo, selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia juga. Apa ayat terakhir tadi tu? Ayat Borneo? Anak Borneo, jiwa Malaysia. Anak Borneo, jiwa Malaysia. Anak Borneo, jiwa Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Produser saya pun cue juga. Awak pun cakap juga. Jadi saya pun tak dengar. Terima kasih sekali lagi kepada Fifi dan juga Amin bersama dengan kita hari ini. Stay safe. Jaga diri semuanya. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita sampai ke kedai dua-duanya. InsyaAllah. Okey, baiklah penonton, kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Wanita hari ini. Jom kita makan. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami. Ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda. Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Marilah kita berganding bahu dan membantu sahabat Barisan Hadapan demi kebaikan keluarga dan juga negara kita tercinta. Dan daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayo bersama kita hentikan wabak ini. Jom kita saksikan. Silakan. Daftar untuk vaksinasi dan berpeluang memenangi voucher Nestle bernilai RM20. Kunjungi laman web Nestle tertera. Tertakluk terma dan syarat. Bersama kita berganding bahu hentikan wabak ini. Itu dia. Bagi yang belum lagi mendapat suntikan vaksinasi, saya kira bolehlah pergi mendaftar ataupun pergilah ke mana-mana tempat yang boleh anda mendapatkan vaksinasi tersebut. Bagi yang dah lengkap 2 dos, yang dah matang pun selepas 14 hari, yang dah boleh ke sana ke sini, pastikan anda terus menjaga SOP anda. Dan kalau kita lihat hari ini tanggal 16 September juga,
hari pertama travel bubble ke Langkawi. Ramai hari ini yang dah memulakan perjalanan mereka. Jadi kami harapkan anda semua menjaga SOP dan menjaga kesihatan diri anda dan juga insan-insan di sekeliling anda. Dan esok kami akan kembali hari Jumaat bersama dengan topik baru hikayat perkahwinan iaitu pasangan bosi. Wow. Awak dengan pasangan awak siapa yang lagi bosi, Fatin? Kita bisik bisik. Apa? Cuba awak cakap dengan saya. Saya penonton tak dengar. Pian tepi. Okey. Jadi ini yang kami nak kongsikan kepada anda esok. Pastikan terus bersama kami. Dari pihak penerbit, Selamat Hari Malaysia kami ucapkan kepada anda semua di Wanita Hari ini. Selamat Hari Malaysia. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Dari orang semenanjung Borneo dan Pulau, mari kita jaga kita, jadi kami dan mereka sama-sama pun berselesa, mohon dan mereka.